Hai, salam sejahtera kepada anda semua. Terima kasih. Terlebih dahulu saya nak ucapkan terima kasih kerana anda masih setia bersama saya dalam video kelima saya di sini. Saya Vishal di sini. Saya akan ajar dengan anda cara untuk checkmate customer, strategi checkmate. So, kalau sesiapa yang pernah main chess, mereka akan tahu maksud checkmate adalah bagaimana kita nak perangkap pesaing kita ataupun opponent kita untuk tidak meneruskan langkah yang seterusnya. So, sama sekali dalam bidang telemarketing, anda juga boleh menggunakan teknik checkmate. Alright? Maksud checkmate, kita cuba nak perangkap supaya customer tu tak dapat nak memberikan rejection kepada anda sebab kita dah menjawab rejection dia sebelum dia membuang soalan rejection. Alright? So, maksudnya kebetulan kalau contoh kata, kalau you dah jawab rejection tersebut, maksudnya kita dah indirectly create customer need. Sebab mungkin customer akan fikir, orang ni dah tahu apa yang apa tu reject, tetapi dia dah jawab soalan. So, I rasa benda ni penting kot, biar I dengar. Contoh, customer akan cakap, macam contoh, I bagi tahu pasal customer akan cakap, I dah ada banyak produk lah, I tak nak lah, benda ni betul tak? So, apa yang I akan buat selalunya, so I akan counter dia punya objection sebelum dia counter dengan saya. Maksudnya saya akan counter, saya akan jawab kepada objection handling dia sebelum dia membuang soalan rejection kepada saya. Macam contoh, kalau dulu saya pernah buat insurans, saya akan cakap, Encik dah mempunyai insurans banyak. Betul tak Encik? Betul. Sebab program ni memang untuk orang yang dah mempunyai insurans. Sebab dia adalah manfaat tambahan kepada segala atas apa jenis produk yang Encik ada, insurans produk yang Encik ada, memang kita memberi penambahan kepada produk yang tersebut lah. Contoh, Encik dah ada insurans life kan? Ini PA ni tambahan untuk you. Sebab apa? Sekarang mungkin you ada coverage RM500,000. Dalam masa 10 tahun, nilai RM500,000 tu akan menurun. So, contohlah macam contoh, dulu rumah kita boleh beli dengan harga RM150,000 Encik. Tetapi dah lepas 10 tahun, anda mungkin takkan dapat rumah berharga RM100,000 Encik. Alright, so sama sekali dalam PA ni, macam sama dengan insurans ni, di mana ia ada produk ni adalah manfaat kepada segala jenis insurans yang Encik ada. So, maksudnya sebab apa? Sebab I dah faham yang customer tu akan bagi rejection yang sama. Dia akan bagi tahu I dah ada insurance. Alright? Contohlah, sebab ini yang I compile. Sebab kebanyakan, majority, kalau anda cuba compile, okay, apa-apa rejection yang customer beri tu, semuanya lebih kurang sama. So, apa yang anda patut buat adalah anda cuba compile semua rejection tersebut. Ayat dia lebih kurang sama. Rejection dia lebih kurang sama. Tak cukup duit, I dah ada produk. I rasa setakat ni I ada banyak komitmen, I tak nak belilah produk ni. So, dia akan bagi rejection tersebut. So, kerja anda adalah untuk mencari jawapan. Alright, apa yang customer memberi rejection tersebut. You dapatkan jawapan tersebut, you hafal ataupun you cuba anda harus ingat, anda harus tulis. Setiap kali anda tulis, anda akan hafal. Dia akan auto generate. Dia cuba hafal. So, bila anda bercakap dengan customer, lebih senang you akan cakap dengan customer tersebut sebab you dah hafal. Sebab kalau you cuba nak hafal just apa benda yang nak bagi tahu dengan you, just tengok sahaja, susah. You harus tulis. Setiap kali anda tulis, anda akan fikir. Sebab saya akan bagi homework nanti. Anda tulis, so anda akan hafal. Setiap kali sebelum customer reject, you dah tahu macam mana nak bagi jawapan kepada customer tersebut. So, you compile semua rejection customer tersebut, alright, and cuba cari jawapan yang apa yang customer nak reject. Macam tadi, saya dah bagi contoh pasal macam mana ini program ni untuk orang yang dah mempunyai insurance. Alright, sebab itu kita buat manfaat tambahan. Sebab I tahu customer tu akan reject pasal insurance. I dah ada insurance. So, sebelum dia reject, I bagi tahu kepada dia. So, Encik, you dah ada insurance. So, kita nak cuba bantu dengan you. Sebab ini adalah manfaat tambahan kepada segala jenis insurance yang Encik ada lah. Alright, so saya akan teruskan dengan ni. Saya akan cuba cakap pasal produk lain, pasal benefit lain pula. Sebab I tak nak dia reject kita upfront. Alright, so masa-masa I bercakap pasal benefit lah. Alright. Contoh kedua pula, macam contoh, kalau contohlah anda nak cakap selalunya, I dulu masa I jual telemarketing pasal PA produk, so customer tu dah cakap dia dah ada insurance. So, sebab I dah guna cara checkmate system, sebab I tulis homework I, bila I guna checkmate system, so saya akan cakap dengan dia awal-awal, Encik, saya faham benar Encik dah ada insurance, betul? Alright, so dekat sini Encik, saya cuba nak memberikan satu lagi produk sebagai manfaat tambahan atas segala insurans yang Encik ada. Nombor satu, dan ini adalah PA. Kenapa PA ni penting Encik? Sebab penyakit kita boleh kawal dengan makan ubat, dengan cuba ada diet yang sihat.
Tetapi kemalangan kita tak boleh kawal, Encik. Sebab ini adalah di atas tangan Tuhan, Encik. So mungkin hari ini saya tengah bawa motor, bawa laju, mungkin boleh dapat kemalangan. Kalau bawa perlahan pun boleh dapat kemalangan. Betul tak, Encik? So sebab tu sama sekali kemalangan kita tak boleh kawal. Penyakit kita boleh kawal. Kalau I jual PA lah. PA maksudnya Personal Accident Product Insurance, ya. Ini I cerita pasal insurance dulu. Kalau contoh orang jual life product, maksudnya kalau contoh saya tengah menjual life product. Alright? Life product yang dia juga kawal untuk insurance, untuk accident dan juga penyakit. Semua jenis penyakit. So, kalau contohlah bila I jual life product pula, I akan cakap, Encik, kemalangan kita boleh kawal. Tetapi penyakit kita tak boleh kawal, Encik. Betul tak? Macam mana pun, penyakit kita mesti akan kena satu hari nanti bila kita umur tua. Kencing manis ke, darah tinggi ke, betul tak? Kita tak boleh lari daripada penyakit tersebut. So, nampak tak macam mana I ubahkan ayat tersebut untuk menarik perhatian customer. Alright? So, bila anda tahu macam mana nak guna checkmate system, senang untuk anda jawab soalan customer tersebut sebelum customer reject. Sebab you dah tahu, indirectly macam deja vu, you dah tahu apa customer tu akan reject. Sebab lebih kurang sama je ayat dia. I dah ada insure banyak macam ni semua. So, I akan cakap awal-awal dulu sebelum di reject I. So, ini adalah maksud checkmate system. Alright? So kita bukan ahli nujum nak tahu apa customer tu reject, tetapi kita dah buat andaian apa yang customer akan reject. Sebab kita dah tahu, kita kalau compile semua telemarketing rejection tersebut, semua jawapannya lebih kurang sama. Not interested, high commitment. Sama je jawapannya. So kita cuba ambil rejection tersebut, cuba cari jawapan yang bernas untuk counter rejection customer tersebut. Awal-awal sebelum dia buang soalan. Kalau dia buang soalan dah terlambat. Kalau sebelum dia buang soalan tersebut, sebelum customer tu membuang soalan tersebut, you dah counter awal-awal, you dah indirectly create customer need. Macam customer need, budak ni faham pula apa I patut reject. Maksudnya dia tahu apa yang dia nak ajar dengan I. So indirectly you tengah create customer punya need. Minta maaf agak laju sikit, tapi I cuba explain dengan anda sebab I betul-betul nak anda faham pasal checkmate strategi ni. Alright? Dan dia ada cara dia macam mana you nak guna untuk checkmate strategi ni. Alright? Bukan tu sahaja, bukan dari segi customer apa yang dia reject, you pun boleh buat andaian. Macam sebagai telemarketer, you kena buat andaian. Contoh, kalau saya adalah customer, saya akan cari kelemahan pasal produk tersebut. Alright? You cuba cari kelemahan pasal produk tersebut and you cuba counter dengan you may rejection on self. You cari kelemahan tersebut, you counter. Macam contoh I bagi tahu pasal PA tadi, kelemahan dia tak cover penyakit. Alright? So tapi I cuba ubahkan kelemahan tersebut untuk menjadi sesuatu yang benda yang positif, iaitu kemalangan kita tak boleh jangka. Sebab ini adalah PA. Sebab tu PA tu penting. Kalau I jual PA produk lah, personal accident product. Kalau contoh I jual life product, I akan cakap kemalangan kita boleh kawal. Kita bawa motor perlahan supaya tak kena accident. Takut kan benda macam ni kan. Kita boleh berwaspada. Tetapi penyakit kita tak boleh elak, Encik. Betul tak, Encik? So nampak tak? So bila anda tahu macam mana nak main dengan wording tersebut, so memang you dah menarikkan perhatian customer untuk mendengar perbualan anda. Dan anda boleh dengan senang-senangnya you boleh bercakap dengan customer tersebut. So customer takkan ada rejection sebab you dah jawab customer rejection sebelum dia buang rejection kepada anda. Alright? So hari ini saya akan bagi anda homework di mana kalau anda menjual produk bukan setakat insurance. Okay, kalau tadi I bagi contoh pasal insurance betul. So sekarang mungkin I ambil produk lagi satu, iaitu advertisement pula. Alright, produk advertisement pula. Contoh kata, contoh kata you tengah jual satu advertisement kereta. Alright? Sebab you tahu, kalau contoh, you tengah jual advertisement kereta dalam platform anda, customer akan cakap dengan anda selalunya dia akan reject. Saya buat andaian, selalunya customer akan reject. I dah advertise dekat tempat lain lah. Alright? So apa yang akan guna sebelum customer reject ayat tersebut, saya akan bagi tahu customer, saya faham benar Encik you dah advertise kereta anda kepada tempat lain, betul? Dekat tempat lain. Dekat tempat lain. So dekat sini Encik, bagus kalau anda dah advertise dekat tempat lain. At the same time, you harus advertise dekat tempat kita sebab lebih banyak you advertise, lebih ramai viewer akan tengok advertisement you, lebih high chance orang akan beli kereta anda. Nampak tak? So sebelum customer buang soalan, I dah create customer need. Maksudnya I dah counter dia awal-awal sebelum dia buang soalan. Maksudnya I dah create, I dah buat dia
interested dengan apa yang I cakap dengan dia tu, customer tersebut lah. Alright. Kalau contoh I cuma I cuma nak jual dengan satu produk, maksudnya tadi I cerita pasal dia ada advertise tempat lain kan. Contoh kata kalau dia tak ada advertise dekat tempat lain, so masa tu I ubah I punya perkataan pula. Encik lebih bagus Encik advertise dekat satu tempat sebab kita mempunyai 4 hingga 5 juta viewer dalam kita punya advertisement. So dan kebanyakan orang yang datang tengok kereta advertisement kereta tersebut, kebanyakan orang yang datang dalam platform kami ni semuanya sama ada nak beli kereta ataupun jual kereta. So ini adalah peluang platform yang bagus kalau anda advertise dekat kita punya website. So you boleh main dengan perkataan tersebut sebab orang cakap wording ni, perkataan ni adalah benda yang sangat berkuasa, macam power lah, ada banyak power. So you boleh ubah perkataan tersebut, customer akan dengar dengan you punya presentation lah. Alright. So harap saya minta maaf kalau tolong abaikan apa-apa yang saya cakap kaku ke apa ke, tolong abaikan yang pasal I gagap sikit sebab benda ni a bit complicated bila I nak ajar dengan anda. So sorry Alright, so sekarang I akan tunjuk dengan anda contoh. Tolong abaikan I punya tulisan pun. I punya tulisan pun macam tulisan doktor kot, tak dapat baca betul. Dan ini I tengah curi anak I punya whiteboard untuk ajar anda. So hari ni saya nak you all ambil produk. Okay, ambil you punya produk, cuba buat homework sebegini. So you dah tahu macam mana nak counter customer sebelum customer tu memberi rejection kepada anda. Alright? Okay, contoh dia macam ni. Ambil macam ni. Okay, kejap I tunjuk pasal ni dulu Okay, anda boleh nampak tak? Customer rejection. Alright? So you compile semua jenis rejection customer. Alright, macam contoh customer dah banyak komitmen, budget tinggi, something like that. Alright? So, you cuba cari jawapan. Jawapan pertama, kedua, ketiga, keempat, kelima dan seterusnya. Lebih banyak, lebih bagus. Sebab bila customer rejection, contoh kata I reject sebab komitmen banyak. You cuba cari jawapan, macam mana nak counter rejection komitmen banyak. Kalau you tak tahu, you mungkin boleh tanya dengan kawan-kawan you. Ataupun you cuba tengok Google, how to counter. So, jawapan tu, you patut guna dekat sini. You tulis. You kena fikir. Lebih bagus je kalau kita berfikir dan kita tulis. So, automatic jawapan tu akan masuk dekat otak kita. So, kita tahu bila customer reject, senang kita nak counter customer. So, kedua pula, kalau anda boleh tengok nampak customer rejection. Cari apa yang customer rejection tu, cari jawapan dia. So, bila you tengah present, you boleh guna ayat tersebut, counter customer sebelum customer counter you. Maksudnya, you jawab soalan customer sebelum customer reject kepada anda. Alright? Ini 1, 2, 3 dan lebih banyak, lebih bagus. Kedua pula, kalau anda boleh nampak telemarketer cari kelemahan pasal produk. So, maksudnya, sebagai telemarketer, anda patut mencari kelemahan pasal produk tersebut. Alright? Dan tulis apa kelemahan dia. Dan macam mana kita nak counter dengan kelemahan produk tersebut. Tulis jawapan tu lebih banyak, lebih bagus. And cuba fikir macam mana nak dapatkan jawapan tersebut. Alright. So, kedua ni, maksudnya macam customer rejection dengan telemarketer cari kelemahan produk tersebut tu. Kalau kita campur, kita akan cari jawapan dan tukar jawapan tu tersebut kepada jawapan positif. Alright. Tukar jawapan tersebut kepada jawapan positif. Sorry, I guna whiteboard sebab I tak pandai sangat nak guna phone, macam mana nak letak wording. I cuba nak buat sedaya upaya untuk mengajar anda. So, tulisan tu tolong abaikan. Alright. So, I nak anda buat homework tersebut. So, bila anda buat homework, automatically benda tu akan membuatkan anda berfikir. Dan bila sebelum customer reject kepada anda dah tahu jawapan macam mana nak counter customer tersebut. Alright, so ini adalah topik pertama, bagaimana kita nak checkmate customer. Maksud checkmate, sebelum customer reject kepada anda telah pun memberi jawapan kepada customer rejection tersebut. So indirectly you tengah menarik minat customer untuk mendengar produk anda. Alright, so di sini itu sahaja untuk topik saya untuk video kelima ini. Saya harap anda boleh terus memberi sokongan kepada saya dengan subscribe channel saya dan tolong tekan butang loceng tersebut. Dan saya akan dengan subscription tersebut, ia akan membuatkan saya memberikan saya motivation yang tinggi untuk mengajar anda secara lebih mendalam. Dan topik seterusnya saya akan ajar pasal banyak benda. Ada yang topik benefit ni, ini adalah salah satu benefit. Macam mana nak guna benefit, macam mana nak guna cara checkmate system ke dalam benefit, include dalam benefit tersebut lah. Alright.
So, terima kasih. Tolong subscribe channel saya. Saya Vishal Gurung. Salam sejahtera dan teruskan setia bersama video saya ke-6 nanti. Terima kasih. Bye-bye.